الحمد لله الحمد لله الحمد لله القائل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Tajuk khutbah kita pada hari ini ialah zakat jaminan sosial ummah. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, zakat harta merujuk kepada zakat yang melibatkan harta-harta tertentu, iaitu emas, perak, pendapatan, perniagaan, wang simpanan, pelaburan, pertanian, penternakan dan galian. Semua jenis harta tersebut perlu dikeluarkan zakatnya apabila seseorang itu telah mencukupi segala syarat wajibnya. Maka berdosa besar bagi sesiapa yang enggan mengeluarkan zakat. Peringatan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Maksudnya iaitu pada hari dibakar emas, perak dan harta benda itu dalam neraka Jahannam, lalu diselar dengannya dahi mereka dan rusuk mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, Inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu rasalah azab dari apa yang kamu simpan itu. Hadirin muslimin sekalian, mutakhir ini kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang menjadi punca kepada pelbagai isu. Antara yang paling getir ialah kesannya kepada ekonomi negara. Banyak perusahaan yang terjejas dan menyebabkan ramai yang kehilangan pekerjaan. Senario ini mencetuskan satu masalah baharu, iaitu kemiskinan segera. Umumnya, kemiskinan segera ini hanya bersifat sementara. Namun begitu, ia akan menjadi masalah besar seandainya gagal ditangani dengan baik. Selain itu, ia juga tidak mengenal batas ekonomi dan boleh menimpa semua pihak, termasuklah mereka yang dari kumpulan M40 dan T20. Kelompok profesional dan kemahiran tinggi pun boleh terkena tempiasnya juga. Mendepani situasi ini, Lembaga Zakat Selangor atau LZS telah melancarkan pelbagai inisiatif untuk membantu mereka yang terkesan. Pada 2 Julai 2021, Lembaga Zakat Selangor telah melancarkan bantuan
dengan tema Zakat Selangor Peduli yang mensasarkan seramai 15,000 orang penerima dengan bantuan RM500 secara one off ataupun sekali sahaja. Bantuan ini adalah kesinambungan dari bantuan khas COVID-19 dan bantuan alternatif insan terkesan ataupun baik yang telah dilancarkan sebelum itu. Sehingga saat ini lebih dari RM100 juta telah diperuntukkan bagi membantu mereka yang terjejas dengan COVID-19 ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, di sebalik keadaan ekonomi yang terjejas dan ramai kehilangan pekerjaan, hakikatnya masih ramai dalam kalangan umat Islam di negeri ini yang berpotensi menunaikan zakat. Ini kerana berdasarkan kajian didapati potensi sebenar pembayar zakat di Selangor adalah berjumlah 1.2 juta orang, sedangkan sehingga 31 Disember 2020 yang lalu jumlah yang tampil menunaikan zakat hanya sekitar 300,000 orang sahaja. Artinya masih ramai yang mampu menunaikan zakat namun belum tampil melakukannya. Boleh jadi mereka tidak menyedari bahawa dirinya sudah wajib membayar zakat. Boleh jadi juga mereka membayar zakat tanpa menyerahkannya kepada lembaga zakat Selangor, yakni diagihkan sendiri, termasuklah menyalurkan keluar negeri Selangor. Sesungguhnya perbuatan menyerahkan zakat kepada pihak selain lembaga zakat Selangor yang dilantik oleh MAIS adalah salah di sisi syarak dan sistem pentadbiran sesebuah negara. Ia bersandarkan sebuah dalil, iaitu ketika mana Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu diutuskan ke negeri Yaman, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم, yang bermaksud, maka khabarkan kepada mereka bahawa Allah juga telah mewajibkan bagi mereka zakat dari harta mereka, iaitu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan untuk orang-orang fakir di kalangan mereka, yakni di Yaman. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Fuqaha mengatakan ini adalah dalil yang jelas bahawa harta zakat penduduk sesebuah negeri itu adalah hak asnaf di negeri berkenaan. Ia tidak boleh sewenang-wenangnya dibawa keluar tanpa keizinan pemerintah di kawasan berkenaan, di tempat berkenaan. Pernah terjadi kemarau panjang di Madinah dan ketika itu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Lalu Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu telah membawa harta zakat penduduk Yaman ke Madinah untuk membantu mereka yang kelaparan. Namun Umar telah memarahi Muaz dan menolak pemberian itu. Harta zakat Yaman adalah untuk penduduk Yaman. Namun Muaz memberitahu bahawa penduduk Yaman ketika itu berada dalam serba kecukupan, sedangkan penduduk Madinah sendiri sedang dalam kesempitan. Maka sebab itulah beliau membawa harta zakat itu ke Madinah. Mendengar hujah yang kuat itu, baharulah Umar mahu menerimanya demi maslahat penduduk Madinah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, ingatlah bahawa zakat yang dikeluarkan itu adalah jaminan sosial di sisi umat Islam. Bagi pengeluar zakat, maka ia menjadi asbab kepada bertambah suburnya harta kekayaan mereka, sebagaimana yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surah Saba ayat 39 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin.
yang bermaksud, katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan ia juga yang menyempitkan baginya. Dan apa sahaja yang kamu dermakan, maka Allah akan gantikannya, dan dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Manakala bagi penerima zakat adalah ibarat pelampung penyelamat di lautan yang mengelakkan mereka mati kelemasan. Malah zakat menjadi tali perhubungan di antara orang kaya dan orang miskin yang sangat erat dan harmoni. Hadirin sekalian, perkembangan zakat di negeri Selangor dinyatakan dengan jelas berdasarkan laporan tahunan pengurusan zakat Selangor. Contohnya, sehingga 31 Disember 2020 terdapat hampir 60,000 buah keluarga miskin yang berdaftar dengan rasmi di Lembaga Zakat Selangor. Jumlah itu bukanlah sedikit, kerana jika diperincikan kepada bilangan individu, maka hakikatnya ia melebihi 400,000 orang. Jumlah asnaf yang ramai ini pastilah memerlukan dana zakat yang cukup besar untuk memastikan keperluan mereka tidak terjejas, apatah lagi dengan risiko pandemik COVID-19 yang di luar jangka. Maka tidak mustahil andai suatu hari nanti mungkin kita pula menjadi asnaf yang memerlukan santunan daripada pengurusan zakat. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menunaikan zakat dalam negeri Selangor ini dengan memanfaatkan kewujudan Lembaga Zakat Selangor sebaik-baiknya, agar Lembaga Zakat Selangor dapat berperanan dengan lebih berkesan dalam membantu umat Islam, khususnya di era yang mencabar ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah kali ini, berikut adalah beberapa pengajaran dan tausiah kepada kita yang boleh dijadikan pedoman dalam hidup ini. Antaranya adalah, yang pertama, umat Islam hendaklah sedar bahawa zakat harta perlu ditunaikan apabila seseorang itu sudah mempunyai syarat wajib yang sempurna di sisinya. Yang kedua, umat Islam hendaklah memahami bahawa zakat adalah satu bentuk perhubungan yang harmoni antara orang kaya dan orang miskin. Yang ketiga, umat Islam hendaklah menunaikan zakat harta kepada Lembaga Zakat Selangor agar pengagihan zakat itu benar-benar berkesan kepada asnaf yang memerlukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina makkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Yang bermaksud iaitu mereka umat Islam yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka mendirikan solat serta menunaikan zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang daripada melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar, dan ingatlah bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Surah Al-Hajj ayat 41. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.